Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke video saya. Video ini bertujuan untuk menyiapkan tugasan bagi subjek STBT 2153 Anatomi Tumbuhan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Syafiq Azizi bin Sya'ari dengan bernombor matrik A174229. Dan pada hari ini, dalam video ini saya akan membentangkan bagi pembentangan tugasan saya bagi kursus ini, iaitu mengenai kepentingan anatomi tumbuhan. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan isi utama pembentangan saya, bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, ayo kita berkenalan dahulu dengan topik kita pada hari ini. Yang pertama, mengenai anatomi tumbuhan. Apakah itu anatomi tumbuhan? Anatomi tumbuhan adalah satu ilmu yang mempelajari tentang bentuk, struktur dan ukuran tumbuhan. Sebagai bahagian dari botani, iaitu ilmu yang mempelajari mengenai tumbuhan, anatomi tumbuhan berfokus pada struktur dan bahagian tubuh dan sistem yang membentuk tumbuhan. Tubuh tumbuhan yang khas terdiri dari 3 organ vegetatif yang utama, iaitu akar, batang dan juga daun, serta sekumpulan bahagian reproduksi yang meliputi bunga, buah dan biji. Anatomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari struktur fizik tumbuhan. Seperti anatomi haiwan, tujuan mempelajari anatomi tumbuhan adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana organisma diletakkan bersama-sama dan bagaimana mereka bekerja. Dengan ilmu ini, kita dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dengan cara merawat tumbuhan dan cara mengatasi penyakit yang mempengaruhi mereka. Namun bukan itu sahaja kepentingan kita mempelajari ilmu anatomi tumbuhan. Terdapat banyak lagi kepentingan kita mempelajari ilmu ini. Dan pada hari ini, saya akan membentangkan salah satu kepentingan kenapa kita patut mempelajari ilmu anatomi tumbuhan. Apakah kepentingan yang dipilih oleh saya pada hari ini? Kepentingan anatomi tumbuhan yang saya akan membentangkan pada hari ini ialah mengenai tumbuhan ubatan. Apakah itu tumbuhan ubatan? Saya yakin ini bukan kali pertama anda mendengar perkataan tumbuhan ubatan. Namun, izinkan saya bagi menjelaskan lagi apakah yang dimaksudkan dengan tumbuhan ubatan. Tumbuhan ubatan ataupun pokok ubat-ubatan adalah merujuk kepada tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai ubat herba bagi merawat penyakit secara tradisional ataupun moden. Secara ringkasnya, tumbuhan ubatan ialah tumbuhan yang dapat memberi kegunaan kepada kita secara kesihatan. Baiklah, ayuh kita teruskan dengan isi utama pembentangan saya pada hari ini, iaitu apakah tumbuhan ubatan yang dapat kita gunakan bagi meningkatkan kesihatan diri kita. Tumbuhan ubatan yang pertama yang dipilih oleh saya ialah pokok sage, ataupun dengan nama bahasa Inggerisnya juga dikenali sebagai sage. Nama saintifik bagi pokok sage ialah Salvia officinalis, yang mana pokok ini dapat dijumpai di merata-rata tempat di seluruh dunia. Walaupun pokok ini dapat dijumpai di kesemua tempat, namun pokok ini dapat memberi 1001 manfaat kepada kita, khususnya dari segi kesihatan.
Baiklah, ayo kita lihat pula apakah kandungan khasiat yang terdapat di dalam pokok sage. Di dalam satu sudu kecil serbuk pokok sage, iaitu kira-kira 0.7 gram, kita dapat jumpai bilangan kalorinya hanyalah sebanyak 2 kalori dan berat proteinnya pula adalah sebanyak 0.1 gram. Bagi karbohidrat 0.4 gram, lemak 0.1 gram, vitamin K 10% daripada RDI, iaitu jumlah kandungan yang patut diambil oleh kita dalam satu hari. Bagi zat besi pula sebanyak 1.1% RDI, vitamin B6 1.1% RDI, kalsium 1% RDI dan juga manganis 1% RDI. Ini hanyalah daripada satu sudu kecil serbuk pokok sage. Bayangkan jika kita mengambil 10 sudu kecil dalam satu hari, maka kita akan mendapat 10 kali ganda khasiat di dalam jadual ini. Tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita lihat apakah kebaikan pokok sage kepada kesihatan kita. Pokok sage dipenuhi dengan antioksidan. Pokok sage mengandungi lebih daripada 160 polifenol yang berbeza, yang merupakan sebatian kimia yang berasaskan tumbuhan yang bertindak sebagai antioksidan dalam badan. Antioksidan adalah molekul yang membantu bagi memperkuatkan pertahanan badan kita. Ia juga dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi yang berbahaya yang berkaitan dengan penyakit kronik. Selain itu, asid klorogenik, asid kafeik, asid rosmarinik, asid allergik dan rutin juga kita dapat jumpa di dalam pokok sage. Kesemua asid ini dikaitkan dengan faedah kesihatan yang mengagumkan, seperti risiko kanser yang lebih rendah dan meningkatkan fungsi otak dan juga ingatan. Selain itu, pokok sage juga dapat menjaga kesihatan dan kebersihan mulut kita. Pokok sage mempunyai kesan antimikrobial yang dapat menetralkan mikrobs yang didorong di dalam pelak gigi. Dalam satu kajian, ubat kumur yang berasaskan pokok sage terbukti berkesan membunuh bakteria Streptococcus mutans yang terkenal yang dapat menyebabkan rongga gigi. Dalam satu kajian tabung uji, minyak pati yang mempunyai pokok sage terbukti juga dapat membunuh dan menghentikan penyebaran Candida albicans, iaitu sejenis fungi yang juga dapat menyebabkan rongga gigi. Selain menjaga kebersihan mulut, pokok sage juga dapat meringankan kesakitan gejala menopause. Pokok sage mempunyai sebatian yang dipanggil sebagai flavonoid estrogenik yang membolehkannya mengikat kepada reseptor yang tertentu di otak kita untuk membantu meningkatkan ingatan dan juga merawat hot flashes. Semasa menopause, tubuh badan wanita mengalami penurunan hormon estrogen secara semula jadi. Ini boleh menyebabkan pelbagai gejala yang tidak menyenangkan seperti hot flashes, iaitu berpeluh berlebihan, kekeringan faraj dan juga mudah marah. Pokok sage biasa digunakan untuk mengurangkan gejala menopause begini. Dalam satu kajian, penggunaan suplemen pokok sage setiap hari dapat mengurangkan jumlah dan intensiti hot flashes selama 8 minggu. Oleh itu, wanita yang mengalami gejala menopause dapat meringankan kesakitan yang disebabkan olehnya. Selain itu, pokok sage juga berfungsi bagi mengawal paras gula darah kita. Daun pokok sage telah biasa digunakan secara tradisional sebagai ubat untuk melawan diabetes. Penyelidikan dan menunjukkan bahawa ia dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Dalam satu kajian, ekstrak pokok sage dapat mengurangkan kadar glukosa darah pada tikus dengan diabetes jenis 1 dengan mengaktifkan reseptor tertentu dalam tikus tersebut.
Apabila reseptor ini diaktifkan, ia dapat membantu membersihkan lebihan asid lemak bebas di dalam darah dan seterusnya meningkatkan kepekaan insulin kita. Kajian lain pada tikus dengan diabetes jenis 2 mendapati bahawa serbuk pokok sage bertindak seperti metformin, iaitu sejenis ubat yang berfungsi untuk mengurangkan gula darah pada orang dengan penyakit yang sama. Pada manusia pula, ekstrak pokok daun sage terbukti dapat menurunkan gula darah dan meningkatkan kepekaan insulin dengan kesan yang sama dengan rosiglitazone, iaitu sejenis ubat antidiabetes yang lain. Selain itu, pokok sage juga berfungsi dengan menguatkan memori dan juga kesihatan otak kita. Pokok sage dipenuhi dengan sebatian yang dapat bertindak sebagai antioksidan yang telah terbukti dapat melindungi sistem pertahanan otak kita. Ini juga dapat menghentikan pemecahan acetylcholine messenger kimia ataupun ACH yang berperanan dalam ingatan. Tahap ACH akan jatuh dalam penyakit Alzheimer. Dalam satu kajian, 39 peserta dengan penyakit Alzheimer ringan hingga sederhana memakan 60 titis suplemen ekstrak daun pokok sage setiap hari selama 4 bulan. Secara kesimpulannya, mereka yang mengambil ekstrak pokok sage menunjukkan prestasi yang lebih baik pada ujian yang mengukur memori, penyelesaian masalah, penakkulan dan kemampuan kognitif mereka. Pada orang dewasa yang sihat, pokok sage ditunjukkan dapat meningkatkan ingatan pada dos yang rendah. Dos yang lebih tinggi pula meningkatkan mood dan meningkatkan kewaspadaan, ketenangan dan puasan mental mereka. Pada orang dewasa dan juga orang tua, pokok sage juga kelihatan dapat meningkatkan fungsi memori dan otak mereka. Baiklah, itu adalah salah satu pokok yang dipilih oleh saya untuk memberi contoh mengenai tumbuhan ubatan. Namun, pada hari ini saya telah memilih 2 jenis pokok dan jenis pokok seterusnya yang dipilih oleh saya ialah ubi larut ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai arrowroot. Nama saintifik bagi ubi larut ialah Maranta arundinacea dan seperti pokok sage, ia dapat dijumpai di serata dunia. Namun, ubi larut ini banyak dijumpai di negara India. Seperti pokok sage, ubi larut mempunyai banyak manfaat kepada manusia, khususnya dari segi kesihatan. Ayuh kita lihat apakah manfaatnya. Yang pertama, sebelum itu, ayuh kita lihat apakah kandungan khasiat yang dapat kita jumpai di dalam ubi larut. Berikut merupakan khasiat yang dapat dijumpai di dalam satu cawan ubi larut ataupun seberat 120 gram ubi larut. Seterusnya, ayuh kita lihat apakah kebaikan yang dapat diberikan kepada diri kita. Yang pertama, ubi larut mempunyai kandungan vitamin B yang amat tinggi, terutamanya riboflavin dan juga niacin. Niacin telah lama dikenali kerana ia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kolesterol HDL ataupun kolesterol baik dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Kekurangan niacin dalam badan dapat menyebabkan pellagra, iaitu sejenis penyakit yang dicirikan oleh cirit-birit, demensia, dermatitis dan kematian 4Ds yang terkenal. Selain itu, ubi larut juga mempunyai folat yang membantu pembentukan sel darah merah. Folat juga penting untuk mencegah anemia dan meningkatkan pembahagian dan pertumbuhan sel. Selain mempunyai vitamin B yang tinggi,
Ubi larut juga dapat menyokong sistem pencernaan badan kita kerana ubi larut kaya dengan kanji untuk sebagai laxatives bagi membantu pergerakan makanan dalam usus. Dalam perubatan tradisional, pati ubi larut juga digunakan untuk mengubat syirik birit dan masalah gastrosis. Oleh kerana ubi larut adalah bebas gluten, ia dapat mengurangkan ketidakselesaan yang berkaitan dengan penyakit celiak. Ia juga dapat mengurangkan sakit perut dan juga perut kembung. Seterusnya, ubi larut juga adalah bagus untuk hati kita kerana kalium dalam ubi larut dapat menjadi vasodilator yang mampu melembutkan saluran darah dan arteri. Seterusnya, mengurangkan tekanan darah dan mengurangkan risiko strok, serangan jantung dan juga arteriosklerosis. Sekiranya anda mengalami keradangan atau kerangsaan di dada, ubi larut dapat digunakan bagi mengurangkan kesakitan tersebut. Kalium juga dapat mendorong aliran oksigen kepada otak kita. Dengan itu, ia juga dapat meningkatkan fungsi kognitif. Selain itu, ubi larut juga dapat merawat athlete's foot ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai kaki makan air. Ini kerana ubi larut adalah antibakteria dan juga antifungal secara semula jadi. Kaki atlet adalah jangkitan kulat pada kaki. Ia mungkin timbul jika kaki terkena air kotoran untuk pada waktu yang lama kerana memakai kasut yang bertutup sepanjang hari. Ubi larut bersifat antibakteria dan juga antifungal dan juga penggunaan ubi larut secara topikal dapat merawat kaki athlete's foot dengan berkesan. Serbuk ubi larut cepat menyerap kelembapan dan juga peluh dan ini dapat menyukarkan bakteria dan juga fungi untuk tumbuh dan memburukkan lagi jangkitan tersebut. Selain itu, ubi larut juga dapat menjaga kesihatan buah pinggang kita. Hal ini kerana jumlah kalium yang banyak dapat dijumpai dalam ubi larut dapat membantu menghilangkan toksin dan tekanan pada peredaran darah dan buah pinggang. Dengan pembersihan toksin ini, kita dapat memastikan tekanan darah tetap terkawal sekaligus memperbaiki fungsi sistem buah pinggang kita dan meningkatkan imuniti badan. Baiklah, itu sahaja contoh tumbuhan ubatan yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Secara kesimpulannya, tumbuhan ubatan adalah sejenis tumbuhan yang sangat bermanfaat kepada diri kita. Pada hari ini, saya hanya berjaya mengkongsikan 2 tumbuhan ubatan kepada anda semua. Namun, di dalam dunia ini, terdapat banyak lagi tumbuhan ubatan yang dapat kita temui di merata-rata tempat. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa ilmu anatomi tumbuhan adalah satu jenis ilmu yang amat berguna kepada kita sebagai manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.